Baik, kita teruskan surah Al-Qasas. Al-Qasas mana cerita-cerita. Ayat dia ayat 26. Masih berkaitan cerita kisah Nabi Musa AS dalam perantauan. Kerana tak tidak tenteram berada di Mesir, maka dia pergi ke tempat atau keluar daripada Mesir, di satu tempat namanya Madian, iaitu tempat Nabi Syuaib duduk di situ. Begitu sambung ayat yang ke-26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, telah berkata ia, ihdahuma, oleh salah seorang keduanya. Ya abati, wahai bapaku. Istajirhu, mintalah ia ambil upah. Mintalah ia ambil upah. Akannya. Dalam bracket, jadi buruh. Jadi buruh. Inna, sesungguhnya, khaira, sebaik-baik. Man, orang yang istajarta, engkau minta jadikan buruh, al-qawiyu, orang yang kuat, al-amin, lagi dipercayai. Baik. Setelah Nabi Musa dijemput oleh salah seorang di antara dua wanita ini ke rumahnya kerana panggilan bapanya, maka Nabi Musa pun pergi dan berjumpalah bapa kedua wanita ini dan berborak-borak, makan, minum, dah berborak-borak atau bercerita. Maka Nabi ataupun tuan rumah ni faham, dan dikatakan bahawa jangan takut, engkau sekarang sudah selamat di sini. Lalu salah seorang daripada dua wanita ini, qalat, telah berkata ia, ihdahuma, salah seorang dari keduanya, ya abati istajirhu, wahai bapaku, jadikan atau mintalah ia jadi buruh. Istajir ni daripada perkataan ambil upah, ambil buruh, jadi buruh. Jadi bolehlah istajirhu, atau kita bahasakan begini, ia jadikan mintalah ia jadi buruh.
akannya. Inna khaira man ista'jarta. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang telah engkau minta jadi buruh, al-qawiyul amin, adalah orang yang kuat lagi dipercayai. Ya, ini adalah suara salah seorang daripada kedua wanita tadi. Ya. Dia minta, ya, kerana apa? Yang datang ni adalah seorang yang mengikut ceritanya dia, ya, sebatang kara. Jadi ada baiknya kalau dijadikan sebagai buruh. Sebab ya, terutama nak memberi minum air. Ya, orang perempuan tidak ada can untuk memberikan minuman ternakannya. Melainkan nak menunggu barisan orang-orang lelaki tak tahu bila sampainya. Jadi kalau ada buruh lelaki, ya, sudah tentulah ya lagi baik. Dan dilihat bahawa Nabi Musa ni kuat. Kekuatan itu dapat dilihat oleh kedua wanita ini ya, ketika dia mengalihkan batu di perigi itu. Tak ada seorang pun dapat mengalihkan batu besar di tepi perigi itu. Tapi Nabi Musa seorang-seorang alihkan batu besar itu. Ya, sehingga dia dapat mengambil air di bahagian batu itu. Kemudian nampaknya orang ni adalah orang yang dipercayai. Ya, alangkah baiknya kalau kita jadikan buruh. Kalau bapa jadikan dia sebagai buruh kita. Itu pendapat salah seorang daripada kedua wanita atau anak orang tua ini. Ya. Baik, sama lagi. Qala telah berkata ia. Ini sesungguhnya aku. Uridu, aku berkehendak. An, bahawa. Unkihaka, aku nikahkan akan engkau. Aku nikahkan akan engkau ihda kepada salah seorang. Ibnatai, dua anak perempuanku. Dua anak perempuanku, hataini, dua orang ini. Ala, atas. An, bahawa. Tak juroni, engkau mengambil upah padaku. Engkau mengambil upah padaku. Samaniah, 8 hijajin, tahun. Bracket musim haji. Musim haji. Fa'in, maka jika atmamta, telah engkau sempurnakan asron, 10. Famin, maka daripada indika, sisi engkau. Wama, dan tiada. Uridu, aku berkehendak. An, bahawa. Asyukko, aku memberatkan.
alaika atas engkau. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku. In, jika sya'a telah berkendak Allahu oleh Allah minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Baik, saya masuk mula. Qala, telah berkata ia ni bapa perempuan itu. Bapa perempuan tu ialah Nabi Syuaib sebenarnya. Ya. Nabi Syuaib ni dipertemukan dengan seorang yang bernama Musa. Dan Musa ini sebenarnya juga adalah seorang nabi. Ya. Jadi pada masa itu, kalau Nabi Musa jadi buruh, duduk di rumah Nabi Syuaib, sudah tentulah keadaannya janggal. Kerana apa? Dia ada 2 anak perempuan. Kemudian ada orang bujang duduk bersama di rumahnya. Jadi apa kata orang-orang kampung nanti? Sudah tentu ia akan jadi fitnah besar. Jadi untuk menghilangkan fitnah masa itu, eloklah dikahwinkan Nabi Musa dengan salah seorang anaknya, supaya tidak timbul fitnah. Bila dia duduk di rumah Nabi Syuaib, siapa itu? Itu menantu. Kan, menantu tak jadi fitnah. Ya. Sebab itulah Nabi Syuaib ini mau menikahkan kepada salah seorang anak perempuannya ini. Ya. Diterangkan kata mengikut tafsir, anak perempuannya bernama Safura. Ya. Safura atau isteri Nabi Musa. Baik, kita ceritakan. Qala, telah berkata ia Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka ihda benataya hataini. Sesungguhnya aku berkehendak bahawa aku nikahkan akan engkau kepada salah seorang 2 anak perempuanku, dua orang ini. Ya. Maknanya aku berkehendak. Aku berkehendak tu mana aku ingin. Ya. Kalau kamu setuju, aku nak nikahkan kau dengan salah seorang daripada anak perempuanku ini. Itu yang dikatakan Safura tadi. Ala anta juroni sama niya hijaj. Atas bahawa engkau jadi buruh atau engkau ambil upah kepadaku 8 musim haji. Jadi dulu dia mengira 1 tahun masuk Zulhijjah, bulan haji, itu 1 tahun. Bila masuk haji, 1 tahun. Macam itulah. Jadi 8 tahun. Ini sebagai apa? Sebagai mas kahwin. Mana syarat dia berkahwin dengan anaknya. Syaratnya dia menjadi buruh selama 8 tahun. Itu sebagai mas kahwin. 8 tahun. Tapi kata Nabi Syuaib lagi, fa'in atmamta ashron famin indaka. Maka jika telah engkau sempurnakan 10, maka daripada sisi engkau. Artinya kalau engkau nak sempurnakan sampai 10 tahun, tambah 2 lagi, itu terpulang pada engkau lah. Wa ma uridu an asyukka alaika. Dan tiada aku berkehendak bahawa aku menyusahkan atau aku memberatkan ke atas engkau. Aku tak nak memberatkan engkau. Aku bagi syarat, engkau jadi buruh kepadaku selama 8 tahun. Kalau nak sempurnakan 10, 2 lagi jadi 10, terpulanglah. Aku tak nak memberatkan engkau. Satajiduni insyaallah minas solihin.
bahkan kau dapati akan daku, ya, insya-Allah, jika telah berkendak oleh Allah, minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Mana kata Nabi Yusuf, ya, insya-Allah engkau akan dapati aku, ya, daripada orang-orang yang soleh, yaitu orang yang menyempurnakan janji. Ya. Nah, jadi soleh di sini dengan maksud, ya, dia orang yang akan menyempurnakan janji. Kalau 8 tahun, 8 tahunlah. Ya. Kita pulanglah padamu kalau nak cukupkan 10 tahun. Itu sebagai mas kahwin, ya, kalau nak tahunya, sebagai syarat perkahwinan. Ya. Dan Nabi Musa berkhidmat kepada orang tua ni jadi buruh selama 8 tahun. Ataupun nak cukupkan 10 tahun terpulang. Ya. Jadi bila kita perhatikan orang-orang yang mengembala kambing ni adalah, ya, digolongkan sebagai pekerjaan mulia. Apa tidaknya, kebanyakan nabi-nabi, ya, kita tengok sejarahnya bela kambing. Ya. Nabi Musa pengembala kambing. Nabi Muhammad pengembala kambing. Nabi Ayub punya banyak kambing. Ya. Ternakan dia banyak kambingnya. Nabi Ayub, ya. Jadi nak menunjukkan bahawa, ya, kita jangan hinakan pengembala kambing. Sebab pengembala kambing ni adalah, ya, digolongkan sebagai pekerjaan para nabi dulu. Ya, mulia pekerjaan itu. Ya. Baik, sama lagi ayat 28. Qala telah berkata ia. Zalika itu, baini di antaraku, wa bainaka dan di antara engkau. Ayyuma yang mana jua, ajalaini, dua tempoh. Dua ajal, dua tempoh. Qadaita, qadaitu telah aku sempurnakan. Fala udwana, maka tiada permusuhan. Alaya atasku. Wallah dan Allah, ala atas, manakulu, apa yang kita katakan, wakil, yang menyaksikan. Baik, saya semula ayat yang ke-28. Qala telah berkata ia ni balik kepada Musa lah. Tadi kata-kata daripada, ya, ayah Safura. Ini kata daripada Nabi Musa, ya. Qala telah berkata ia, zalika baini wa bainaka, itu di antaraku dan di antara engkau. Ya, mana itulah janji yang telah termeterai, ya, di antaraku dan di antara engkau. Ayyamal ajalaini, yang mana jua dua tempoh qada itu telah aku sempurnakan, fala udwana alayya, maka tiada permusuhan atasku. Maknanya kalau aku nak sempurnakan 8 tahun, ya, tidak ada tuntutan, tidak ada permusuhan. Kalau aku nak genapkan 10 tahun pun, ya, itu pun tidak ada tuntutan atau permusuhan. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang kita katakan yang menyaksikan. Jadi wakil bagi makna syahid di sini. Syahidun, mana yang menyaksikan.
Jadi Allah menyaksikan apa yang telah dimeterai janji itu. Itulah dikatakan sebagai syarat perkahwinan, atau dikatakan sebagai mas kahwinnya. Menjadi buruh pun salah satu jadi mas kahwin. Begitu sama lagi, falamma. Maka manakala. Qada telah menyempurnakan ia. Musa oleh Musa al-ajala akan tempoh. Wasara dan telah berjalan ia. Bi ahli dengan ahlinya. Ahlinya di sini yang dimasukkan ialah isteri, disebutlah ahli sini. Anasa telah melihat ia. Min daripada janibi pinggir. Tur gunung Tur. Naro akan api. Qala telah berkata ia. Li ahlihi kepada ahlinya. Kusu. Tunggulah olehmu. Kusu. Tunggulah olehmu. Ini sesungguhnya aku. Anastu telah melihat aku. Naro akan api. La'alli mudah-mudahan aku. Atikum aku datangkan kepada kamu. Minha daripadanya. Bi khobarin dengan perkhabaran. Atau jazwatin bara minan nar daripada api. La'allakum mudah-mudahan kamu tolun kamu berdiam. Ringkasannya, cerita dia. Falamma qada Musa al-ajala. Maka manakala telah menyempurnakan ia oleh Musa akan tempoh. Sampailah masanya diterangkan 8 ataupun 10 tahun. Itulah janjinya. 8 ataupun 10 tahun dah selesai. Nabi Musa minta izin nak balik ke Mesir. Nak bawa isterinya. Bawa ke Mesir. Wasara bi ahli dan telah berjalan ia dengan ahlinya.
Ahlinya di sini ialah zaujati, istrinya. Ya. Ini dengan izin bapaknya lah diizinkan. Ya. Dia pun balik atau pergi. Anasa min janibitur, telah nampak ia atau telah melihat ia daripada pinggir gunung Tur. Dalam perjalanan tu, dia nampak di gunung Tur naro, akan api. Dia nampak api. Ini waktu malam. Waktu malam berjalan. Ya. Qala telah berkata ia li ahli kepada ahlinya atau istrinya Kusud. Ya. Dengan makna tunggulah olehmu. Tunggulah olehmu. Atau bahasa dia tunggulah olehmu di sini. Inni anas tunaro. Sesungguhnya aku telah melihat akan api. La'ali, mudah-mudahan aku atikum, aku datangkan kepada kamu minah daripadanya bi khobarin, dengan perhabaran au jaswatin atau bara minan nar daripada api itu. La'allahum tastolun, mudah-mudahan kamu berdiam. Baik. Kalau kita perhatikan dalam ayat ni, antara dia dengan api itu jaraknya jauh. Ya. Dia baru nampak, dia nampak. Kemudian istrinya suruh tunggu. Ya, ditunggu di sini. Ya, dia nak pergi mendekati api itu. Ya. Kenapa? Kalau kita fikir, ya kenapa dia tak dibawa sekali? Sedangkan ya, tak bahaya ke? Ya, isteri itu ditinggal malam-malam dengan jarak yang jauh daripada api itu. Ya, kalau seandainya ada serigala ke, ada binatang-binatang buas ke, ya, dimakan isteri itu, ya, tidakkah satu kemalangan? Ya, sudah tentu jadi satu kemalangan. Tapi begitulah, nak melihat di sini bahawa ya, istrinya taat saja. Suruh tunggu situ, tunggulah. Ya. Kalau agak-agak puan-puan lah terjadi hal ini pada waktu malam, suami tinggalkan kat situ, suami nak dekati api itu jauh sana, ya, puan-puan kena tinggalkan kat situ. Ya. Apa pendapat puan-puan agak-agak? Ya. Mesti meraung. Ya. Ditinggalkan sunyi-sunyi malam-malam macam tu, mesti meraung, mesti nak ikut. Ya. Mesti tak sanggup nak berdiri kat situ jauh-jauh, ditinggalkan jauh-jauh. Ya. Tapi kalau ikutkan saya ni, itu nak menunjukkan macam mana ketaatan si isteri itu. Suruh tunggu, tunggu. Dia tak membantah pun. Ya. Tak naklah, takutlah aku kat sini sorang-sorang. Tak ada pun mengeluh. Tak ada nak mengeluh macam tu. Ya. Jadi dia ikut saja arahan tu. Ya. Tastolun tu maknanya berdiam, atau maknanya dengan bahasa lain memanaskan badan. Mana dapat bara api tu dibawa, malam sejuk, keadaan yang sejuk. Jadi kalau ada api tu bolehlah memanaskan badan. Itu bahasa jaswatin. Ya. Baik, sama lagi falamma, maka manakala. Ataha telah ia datangi akannya. Nudia telah diseru ia. Min syati, daripada pinggir. Al-wadi, lembah. Al-aiman, sebelah kanan. Fil buk'ah, di tempat lapang. Al-mubarakah, yang diberkati. Minas syajarah, daripada pohon. An, bahawa.
Ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, Anallah, akulah Allah, Rabbul Alamin, Rabbu Tuhan, Al-Alamin, sekalian alam. Baik, saya mak semula. Falamma ataha, maka manakala telah ia datangi akannya. Bila Nabi Musa datangi api tadi, tiba-tiba nudia min syatil wadi, telah diseru ia daripada pinggir lembah. Wadi itu mana lembah? Wadi Zahra, Wadi Fatimah, ya, itu mana lembah Zahra, lembah Fatimah. Itu nama wadi. Ini di tepi lembah Al-Aiman sebelah kanan fil buqati, di tempat lapang. Al-Mubarakah yang diberkati minas syajarah, daripada pohon-pohon. Adalah pohon-pohon kat situ. An bahawa ya Musa, wahai Musa, ini anallah. Ya. Sesungguhnya aku, wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Di sinilah cerita sebenar yang mana Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kalam atau sebenar-benar perkataan, ya, tanpa hijab. Biasanya Nabi-Nabi ini ada hijab ataupun ada perantaraan daripada Jibril, ya, tetapi di sini berlaku kepada Nabi Musa, dia berkata-kata dengan Allah dengan sebenar-benar kalam. Ya, di sini bukan samaran daripada syaitan atau jin ataupun iblis menyamar dirinya Tuhan, tidak. Di sini adalah kenyataan sebab termaktub dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri pun mengatakan ayat lain, wa kalamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa sebenar-benar kalam, sebenar-benar perkataan. Jangan kita fikirkan hari-hari Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah tanpa hijab. Tak, masa ni saja Musa dapat berkata-kata dengan Allah, ya, tanpa hijab. Ya. Baik, sama lagi, wa'an, dan bahawa alki, lemparkanlah oleh engkau, asauka, akan tongkat engkau. Falamma, maka manakala Ra'aha, telah melihat ia akannya, tahtazu, ia bergerak-gerak, ka'annaha, seolah-olahnya, janun, ular yang besar. Wala, telah berpaling ia, mudbiron, membelakang. Walam, dan tidak, yu'akib, ia kembali. Nanti ya. Yu'akib, ia menoleh. Ya Musa, wahai Musa, akbil, menghadaplah semuda. Wala tahaf, dan jangan engkau takut. Innaka, sesungguhnya engkau, minal aminin, daripada orang-orang yang aminin, orang-orang yang aman. Baik, saya masuk mula. Allah
menyatakan bahawa akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wa an alqi asaka, dan bahawa lemparkan oleh engkau akan tongkat engkau. Ya, tongkat ni adalah tongkat hadiah daripada pak mertua dia, Nabi Syuaib. Dia hadiahkan kepada Nabi Musa. Ya. Suruh campakkan, maka dicampakkanlah. Falamma ra'aha tahtazu ka'anna jannun. Maka manakala telah melihat ia, akannya ia bergerak seolah-olahnya janun, ular yang besar. Tongkatnya dah menjelma jadi ular besar. Wala mudbiran, telah berpaling ia membelakang. Membelakang ni maknanya dia tak nak pandang. Tak nak pandang ular tu, takut. Walam yu'aqib, dan tidak ia menoleh, tak nak menoleh. Lalu Allah panggil, ya Musa, akbil. Wahai Musa, menghadaplah semula, wala tahaf, dan jangan engkau takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang aman. Itulah ya salah satu pelajaran yang Nabi Musa perolehi ketika mendekati api itu. Sebab itu ada orang yang menyembah api ini. Sebenarnya ada juga kisah-kisah daripada hal ini atau cerita ini. Ya, jadi bila didekati api, kemudian ada suara. Ya, orang-orang yang Majusi yang menyembah api ini berfaham bahawa api itu adalah jelmaan Allah. Sebab itu dia sembah api. Jadi dia mengambil iktibar daripada kisah Nabi Musa. Nabi Musa dekati api, lalu Tuhan bersuara. Jadi orang-orang Majusi ini sembah api. Ya, jadi rupanya ada sejarahnya. Yang mana kononnya api itu adalah jelmaan Allah. Ya, kita jangan berakidah atau berkepercayaan demikian. Itu adalah ya kepercayaan syirik. Ya. Akan datang kita sambung lagi, dan kita nak habiskan kita punya kerja rumah yang dibuat, ya, belum dihabiskan lagi. Cuba sebutkan ya latihan-latihan yang diberi, ya. Sebutkan semula. Sebutkan dia punya huruf ya, macam contohnya jim, ain, lam. Contoh macam tu ya. Mana yang nak bercakap sila buka mic ya. Nombor 1 apa? Dia punya huruf. Tak jelas. Kurang jelas lah. Short rofa. Short roho, okey. 2. Tak jelas. Sorang. Sorang sebut. Ini siapa pula ni? Sorang sebut. Apa dia? Nora. Apa dia? Dah tolak pula. Okey. Batosin. Okey, 3. Sod lamha. 4. Apa dia? Nun sod ha. Okey. 4, 5. Zolamim. Okey. Sekarang ni nombor 1 ya, kita bariskan sehingga masdar dulu. Nombor 1. Saraha mudhari'nya yasruhu, masdarnya surahan. Tak, nanti dulu. Sampai masdar saja. Rujukkan dia
210. Okey, nombor 2. Batasa mudhari. Ya betusu. Ya betusu. Dia punya masdar. Batsan. Ya, rujukkan dia. Okey. Nombor 3, nombor 2, nombor 3. Nombor 3. Saluha mudhari. Yaslu masdar. Salahan. Rujukkan dia. Okey, nombor 4. Mudhari'nya masdar nashan. Rujukkan dia. Nombor 5. Mudhari'nya masdar. Rujukkan dia. 48. Okey. Mana-mana yang tak sempat nak merujuk, ya, itu dia punya nombor-nombor rujukan, ya, boleh dicatat macam mana disebut tadi. Tengok pada kamus. Okey, kita selesaikan nombor 1 dulu. Saya akan sebutkan ada 2, ada 3 sekali sebut. Contohnya saya sebutkan amar nahi. Dua-dua sebut, ya. Okey. Baik, saraha yasruhu surahan. Amar nahi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Masruhun. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Yusra, okey. Nombor 2, batasa ya betusu batsyan. Amar nahi, sambung. Ubetus la tabtus. Isim fa'il, maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Okey, nombor 3, soluha yasluhu salahan. Amar nahi, sambung. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, nombor 4, nasaha yansahu nashan. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Baik, yang kelima, zalama yazlimu zulman. Ya, amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat.
Mazlamun, mazlamun, mizlamun. Tafdil mubalaghah. Zalamun. Madi majhul, mudhari majhul. Zulima yuzlamu. Okey. Ini sekali lagi untuk latihan berikut ya. Sekali lagi ambil daripada Quran ayat 26. Ayat 26. 26 tak ada, 27 ya. Ambil 27. 27 perkataan unkihu. 27, ayat 27. Qala inni uridu an unkiha. An unkihaka. Unkiha. Jumpa tak? Okey. Unkiha. Kemudian ayat yang ke-29. Ayat 29. Kusu. Baris kedua. Kusu. Qala li ayat 29. Qala li ahlihi kusu. Jumpa? Okey, kemudian ayat tu juga ya bi khobarin. Bi khobarin. Ayat yang ke-31 mudbiron. Mudbiron. Itu saja untuk kerja rumah. Cari dalam kamus dan jangan lupa letak rujukan dia nombor berapa ya. Itu penting. Ya. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung semula akan datang. Sadaqallahul azim.